أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama, dan mungkin malam yang terakhir dalam kita membacakan kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir di Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi dalam bab membicarakan mengenai tafsir yang paling baik, ahsanut turuq tafsir, yang telah dijelaskan oleh musannif, dan insya-Allah kita akan menyambungnya lagi, dan seterusnya kita akan lihat kepada fasal yang terakhir dalam kitab ini. Jadi pada pengajian lepas kita telah sampai melihat beberapa contoh di kalangan tafsiran para ulama, para salaf, dan bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Karim. Jadi pada malam ini kita meneruskan ke matan yang seterusnya, iaitu wa turjumanul Quran. Wa turjumanul Quran وقال أعمش أيضا وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معناهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi di sini al-musannif rahimahullahu taala menerangkan kepada kita bagaimana para sahabat dan para salaf dalam mereka memahami Al-Quran, dan hubungan mereka dengan Al-Quran, dan cara mereka mempelajari Al-Quran, dan seterusnya bagaimana mereka mengajar Al-Quran Karim. Jadi di sini diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan kana ar-rajulu minna, iaitu para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Idza ta'allama 10 ayatin, bila mereka belajar 10 ayat Al-Quran Karim, lam yujawizhunna, mereka tidak akan belajar ayat yang seterusnya 11, 12 dan selebihnya, hatta ya'rifa, sehingga mereka mengetahui dan memahami ma'anihinna, faham apa yang dimaksudkan dengan makna-makna Al-Quran tersebut, wal amala bihinna, serta dengan amal. Mereka bukan hanya sekadar tahu makna, memahami maknanya dan mengetahui apa yang terkandung dalam tafsirannya, tetapi berserta dengan amalannya sekali, melaksanakan apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Sebab itu diriwayatkan, mungkin telah kita lihat pada permulaan kitab ini, dinyatakan mereka ini apabila mereka telah menghafal contohnya surah Al-Baqarah, jelas pada muka mereka, wajah mereka, perangai mereka, tabiat mereka, kelakuan mereka, mereka telah melaksanakan ayat-ayat yang telah mereka pelajari daripada Al-Quran tersebut. Antaranya yang disebut oleh musannif di sini ialah al-habru al-bahr. Al-habru ni kalau dalam istilahnya, maksud dalam bahasanya, al-habr ni ialah dakwat. Al-bahr iaitu dakwat yang seperti lautan, yang begitu banyak ilmunya, iaitu Abdullah ibn Abbas ibn Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia adalah salah seorang para sahabat yang luas ilmunya, yang merupakan ada perhubungan dengan Nabi SAW, anak saudara, anak pak saudara, mana sepupu Nabi SAW. Jadi inilah antara yang Nabi SAW telah mendoakan kepadanya kerana ilmunya yang banyak, dan Allah Ta'ala telah membuka kepadanya ilmu tafsir Al-Quran Karim. Ini juga yang akan dijelaskan dalam matan yang seterusnya, wa turjumanul Quran. Turjumanul Quran ibaratnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mafaqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني بن مسعود قال يعمى ترجمان القرآن بن عباس ورواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن سبيح أبي الضحاك عن مسروق عن مسعود أنه قال ترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندر عن جعفر بن عون عن الأعمش كذلك. فهذا الإسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموصل فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة نوح ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والديلة لأسلموا. ولهذا فإن غلب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقوال أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلغوا عني ولو آية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن bin Amr. Okey, terima kasih, panjang. Jadi di sini sambungan daripada apa yang dijelaskan sebelum tadi, iaitu habrul ummah ataupun habrul bahr. Yang disebutkan di sini ialah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia adalah merupakan turjuman Al-Quran. Turjuman Al-Quran mana orang yang memahami Al-Quran, yang terjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mengetahui maksudnya dan boleh mengajar maknanya berdasarkan doa yang telah Nabi SAW doakan kepadanya. Berkat doa tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, bila Nabi SAW yang minta doa kan, maka doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, faqihkan dia dalam agamanya dan ajarkan kepadanya ta'wil. Itu ta'wil Al-Quran Karim. Maka berkat doa ini, maka Ibnu Abbas adalah salah seorang daripada mufassir para sahabat yang terkenal, dan banyak ilmunya yang telah disampaikan kepada generasi yang seterusnya. Dan kemudian musannif di sini membawa banyak lagi athar-athar yang lain yang menunjukkan bahawa Ibnu Abbas telah menguasai ilmu tafsir Al-Quran Karim atau telah menafsirkan Al-Quran Karim. Antaranya riwayat Ibnu Jarir, iaitu At-Tabari, dalam tafsirnya menceritakan daripada Ibnu Mas'ud yang menegaskan, yang berikan tazkiyah ini, yang menyatakan ni'matur turjumanil Quran Ibnu Abbas. Ana sebaik-baik orang yang memahami Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran ialah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Mas'ud adalah kibarus sahabah, makna sahabat yang senior, dan Ibnu Abbas adalah sigharus sahabah,
Tetapi di sini Ibnu Mas'ud memuji Ibnu Abbas yang mengatakan dialah yang terbaik dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Jadi itu satu riwayat ataupun satu tariq. Dalam tariq yang lain juga diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud mengatakan ni'mat turjuman lil Quran Ibnu Abbas. Ini perkara yang sama juga, cuma uslub saja, sirahnya yang berbeza. Maksudnya sebaik-baik turjuman bagi Quran ialah Ibnu Abbas. Jadi ini satu riwayat yang lain. Dan kemudian daripada A'mash kadzalik, dia kata fahadha isnadun sahih. Yang nak ceritanya bahawa memang betul Ibnu Mas'ud mengatakan perkara tersebut berdasarkan banyak tarik, banyak sanad, mana Ibnu Mas'ud telah memuji Ibnu Abbas annahu qala an Ibnu Abbasin hadhihi al-ibarah, yang menunjukkan kata-kata ini memang datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia bawa kat sini nak menunjukkan bahawa itu pada zaman Ibnu Mas'ud, sebelum kewafatan Ibnu Mas'ud. Wa qad mata Ibnu Mas'ud fi sanati 33 ala sahih Hijrah. Maknanya Ibnu Mas'ud telah wafat pada tahun 33 Hijrah yang sahihnya. Kemudian Ibnu Abbas pula umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Ammara, maksudnya Allah Ta'ala telah berikan umur kepadanya. Ummira, mana Allah Ta'ala telah panjangkan umur Ibnu Abbas, hidup setelah Ibnu Mas'ud 36 sanah, 36 tahun setelah itu. Jadi semasa Ibnu Mas'ud kata-katakan yang disebutkan tadi, ni'mat turjuman Quran Ibnu Abbas, itu zaman dahulu, pada asalnya, pada permulaannya Ibnu Abbas masih muda lagi. Tetapi apa yang akan terjadi setelah itu yang disebutkan di sini, fama zannuka bima kasabahu minal ulum ba'da Ibnu Abbas, ba'da Ibnu Mas'ud. Jadi apa agaknya kamu akan rasakan ilmu yang ada pada Ibnu Abbas setelah kewafatan Ibnu Mas'ud? Makna bertambah, sebab Nabi SAW mengatakan wa'allimuhu ta'wil, ajar kepadanya ta'wil. Jadi banyak lagi terjemahan ataupun ta'wil Al-Quran, tafsir Al-Quran yang telah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian satu lagi contoh yang menunjukkan bahawa Ibnu Abbas ini memiliki ilmu tafsir. Wa qala al-A'mash an Abi Wa'il istakhlafa Ali ibn Abdullah bin Abbas ala al-Mawsimi, bahawa pada zaman Sayyidina Ali, Khalifah Sayyidina Ali telah melantik Abdullah bin Abbas untuk berkhutbah. Fa khataban nas, maka Ibnu Abbas telah berkhutbah. Musim ini musim haji lah, maksud ramai manusia, beribu-ribu manusia yang ada. Faqara'a fi khutbatihi surat Al-Baqarah, maka dalam khutbah tersebut dia baca surah Al-Baqarah. Seperti yang kita jelaskan bahawa khutbah ni asalnya bacaan Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Sebab tu yang ayat kita sebutkan sebelum ini, fa idza quri'a Al-Quran, maksud khutbah. Macam di sini contohnya Ibnu Abbas membacakan surah Al-Baqarah, ataupun dalam riwayat lain suratul Nur. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ialah fassaraha, dia telah menafsirkan surah ini tafsiran dengan tafsir lau sami'athu Rum, sekiranya orang Rum ni siapa? Orang Eropah lah pada hari ni, orang barat yang di Eropah, di Roma di sana. Wa Turk, wala Turak, itu orang Turki. Wa Dailam ni kat mana? Dekat Iran, kawasan sana lah, orang Furs. La aslamu, nescaya mereka akan semuanya masuk Islam. Mana tafsir yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu mulia, yang penuh dengan ilmu dan hikmah, yang menunjukkan kepada maqasid Islam, sehingga kalau mereka dengar tafsir ini, mereka akan masuk kepada Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa Ibnu Abbas memahami Al-Quran dan memahami maqasidnya dan takwilnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi itu secara ringkas apa yang dibawa, menunjukkan bahawa tafsir Ibn Abbas adalah merupakan tafsir yang muktabar, yang diikuti, yang diiktiraf sehingga oleh para sahabat sendiri. Walihada fa inna ghalib ma yarwihi Ismail ibn Abdul Rahman As-Suddi Al-Kabir fi tafsirih an hadhaini ar-rajulain, maka oleh itu kita dapati antara para ulama As-Suddi dalam tafsirnya banyak mengambil tafsir Abdullah bin Mas'ud
wa Abdullah ibnu Abbas. Cumanya dia kata kadang-kala yunqalu anhum, dinakalkan juga daripada mereka apa yang mereka sebut daripada min aqawil ahlil kitab. Mereka juga ada kadang-kala membawa apa yang mereka dengar daripada ahli kitab yang diharuskan oleh Nabi SAW. Abahaha Rasulullah SAW. Nabi SAW mengharuskan, membenarkan, boleh kamu nak cerita pasal ahli kitab, tak ada masalah. Seperti dalam sabdanya yang sahih, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat, wa hadithu an bani Israel wala haraj, ceritalah apa yang kamu dengar daripada Bani Israel tanpa ada masalah, boleh ceritakan. Cuma yang masalahnya, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang sengaja bohong pada aku, maka dia telah menempah tempatnya, seatnya dalam api neraka, wal iyadu billah. Hadis rawahul Bukhari an Abdullah bin Amr. Jadi daripada hadis ini kalau kita lihat, Nabi SAW membenarkan kepada para sahabat, kalau mereka dengar ada cerita mengenai Israiliyat, boleh nak cerita. Khususnya ada di kalangan para sahabat daripada ahli kitab, antaranya Abdullah bin Salam. Mereka ni masuk Islam dalam keadaan mereka telah dengar macam-macam perkara dalam kitab Taurat contohnya. Jadi bila mereka masuk Islam, tengok cerita ni ada dalam kitab mereka, ada dalam Al-Quran, jadi mereka beritahu apa yang terkandung dalam kitab mereka. Jadi para sahabat lain dengar, bila dengar sampaikan juga. Jadi sini adalah berdasarkan cerita ataupun apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Cuma kita telah jelaskan perkara ini, dan juga kita akan lihat nanti apa yang dijelaskan oleh musannif nanti. Ada pembahagian Israiliyat, ada yang boleh diceritakan dan ada juga yang tidak dibenarkan sekiranya bercanggah dengan akidah kita, dengan apa yang dibawa dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cuma yang disebutkan oleh musannif di sini bahawa yang dimaksudkan mereka dinukilkan daripada Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas cerita Israiliyat. Maka di sini yang makrufnya Ibnu Mas'ud la ya'khudhu 'anil Israiliyat. Ibnu Mas'ud dia kibar sahabah, dia tak sempat nak dengar cerita Israiliyat, dia tidak ada mengenai Israiliyat. Wa innamal ladzi ya'khudh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada yang diambil daripada Israiliyat. Dan cuma nak beritahu bahawa di antara kedua-dua ni bukanlah semuanya yang mengambil daripada Israiliyat. Kemudian seterusnya, walihadza kana Abdullah ibn Amr, ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوما يموت زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدهما ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف العلماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعد الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه
تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. Okey, jaizun. Dan kemudian dia sambung cerita mengenai kalau kita nak meriwayatkan hadis Israiliyat ini daripada Bani Israel, dia ada beberapa perkara yang berkaitan dengannya dan pembahagiannya. Jadi antaranya dia kata, oleh itu Abdullah bin Amr pada hari Yarmouk telah jumpa beberapa kitab potongan daripada kitab kutub ahli kitab, maka dia pun menyampaikan daripada apa yang dia ada jumpa pada kitab tersebut, apa yang dia fahami setelah dia dapat tahu keizinan Nabi SAW untuk menceritakan mengenai Bani Israel. Wala haraj. Cumanya disebut kalau musannif di sini cerita-cerita mengenai Israiliyat ini hanya sebagai istishhad, maknanya tambahan saja, bukan sebagai hujah yang asalnya. Maknanya dalam rukun Islam ke dalam rukun akidah itu tidak ada. La lil i'tiqad, bukan benda kepercayaan bab akidahnya. Oleh itu ulama telah membahagikannya kepada 3 bahagian. Yang pertama, ahaduha ma alimna sihhatah, yang ini yang sahihnya dan kita tahu kesahihannya, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Mimma bi'aidina mimma yashharu lahu bisidqi, yang ini Al-Quran sahkan. Contoh cerita Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, cerita Nabi Musa, cerita yang ada disebut mengenai Bani Israel yang ada dalam Al-Quran, itu sudah pasti sahih. Itu tak ada masalah untuk kita beriktikad dengannya. Fadzaka sahihun, tak ada masalah. Yang kedua pula yang terbalik, aks ma'alimna kadhibahu, kita tahu yang ini memang pedaah, tak betul, bohong, dusta, mereka telah seleweng. Yang ini juga Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran. Antaranya bila mereka mengatakan Al-Masih ibnullah ataupun Uzair ibnullah, ataupun mereka mengatakan Yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu. Jadi banyak perkara yang mereka sebut ini itu memang salah. Disebutkan dalam Al-Quran bahawa ia adalah batil, mimma yukhalifuhu, yang bercanggah dengan Al-Quran. Cuma ada jenis yang ketiga, yang ini dinamakan ma huwa maskutun anhu. Al-Quran tak cerita, hadis pun tak cerita, disenyapkan. Bukan jenis yang pertama dan bukan juga jenis yang kedua. Fala nu'minu bihi wa la nukadzibuh, kita tidak beriman dengannya dan kita juga tidak mendustakannya. Kerana kita tidak tahu betul ataupun salah, ilmu kita tak sampai ke tahap itu. Cuma yang dibenarkan oleh Nabi SAW, boleh kita nak cerita. Tajuzu hikayatuhu lima taqaddam, berdasarkan hadis tadi dan sebagaimana telah kita sebutkan sebelum ini, telah kita bincangkan. Cumanya nak beritahu apa yang jenis ketiga ni ghalibnya, banyaknya dalamnya mimma la faidata fihi, tak ada faedah pun cerita. Kebanyakannya tak ada faedah. Ta'udu ila amrin dini, berkaitan dengan agama. Maknanya cara kita nak solat contohnya tak ada dalam kes cerita bab Israiliyat, dalam bab rukun agama contohnya. Macam mana kita nak menyembah Allah Ta'ala itu tak perlu kepada Israiliyat, kerana itu jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Maka oleh itu juga para ulama ahli kitab sendiri berkhilaf, ada kata ini, ada kata ini. Jadi menunjukkan perkara tersebut tidaklah sahih kebanyakannya, ada masalah. Cumanya para mufassirin wa ya'ti 'an mufassirin khilafu bisababi dzalika, maka para mufassir pun khilaf, kerana ahli kitab pun khilaf dalam perkara yang sama. Cuma yang bezanya mereka sebut cerita Israel, mereka riwayatkan sebab Nabi SAW benarkan, tak ada masalah lah untuk menceritakan perkara tersebut. Contohnya dia kata asma ashabil kahfi, siapakah nama-nama orang yang terlibat dalam kisah ashabul kahfi. Jadi mereka sebutlah kisah Israiliyat yang disebutkan. Jadi bila sebut perkara tersebut, benda ni dalam Al-Quran tak ada sebut nama mereka, dalam hadis tak ada beritahu, tapi ada dalam kitab mereka. Jadi adakah boleh kita nak ceritakan? Nak cerita tak ada masalah, cuma kita tak dapat nak beriman dengannya ataupun nak mendustakan, meriwayatkan sahaja. Dan apakah warna anjing mereka, nak buat apa warna tersebut, tak ada faedah. Dari segi faedahnya tak boleh nak buat apa pun. Dan berapakah bilangan mereka, ini juga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran.
Dan tongkat Nabi Musa daripada pokok apa? Pokok zaitun ke, pokok durian ke, tak tahu. Jadi mereka kata, mereka sebut dalam kitab mereka. Jadi nak buat apa? Nak tahu pada pokok apa? Tak perlu juga. Dan apakah nama burung yang disebutkan dalam surah Baqarah, yang Nabi Ibrahim AS, yang Allah Ta'ala perintah potong, lepas tu campakkan di jabal. Apa jenis burung tersebut? Jadi adakah nak tahu? Tak perlu juga, tak ada faedah. Kemudian kisah Nabi Musa yang menghidupkan orang yang telah mati, yang Allah Ta'ala perintahkan wadrib bi ba'dihha, mana pukullah dengan ba'd. Ba'd tu siapa? Apakah? Ekor dia ke, kepala dia ke, kulit ke, daging ke, tulang? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi jelaskan dalam kitab mereka. Dan apakah pokok yang mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dia berkata-kata dengan Nabi Musa AS? Nak tahu pokok apa? Itu juga tidak penting, tidak berkaitan dengan agama. Jadi secara kesimpulannya, mimma la faidata fi ta'yinih, tak ada faedah untuk kita tahu pokok apa, jenis apa. Yang ini benda detail yang tidak diperlukan. Ini ta'udu ala mukafi dunyahum wala fi, tak guna pada dunia dan tak ada guna juga pada akhirat. Jadi maknanya nak ceritanya Islam ni dah cukup. Orang tak perlu dah kepada kitab mereka dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Cuma nak ceritanya benda ni boleh dinakalkan. Walakinna naqalal khilaf anhum. Boleh nak cerita pasal khilaf, fi dhalika jaizun. Nak cerita tak ada masalah, boleh. Itu saja yang dijelaskan mengenai kaedah tersebut. Kemudian dia bawa pula contoh mengenai tafsiran ini. Kama qala Allah Ta'ala, قال تعالى سيقول من ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كالمن بالغيب فيقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على عدد في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف قولين الأولين وسكت عن ثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشدوا إلى أن اتبع على عدتهم على عدده لا طريق تحته. فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. ولهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون ذلك إلى رجما الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح ويبطل الباطل وتدخل فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يكون النزاع والخلاف لما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. وأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو الناقص، قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى الخلاف ويتركه ولا ينبغي على صحيح من أقواله وهو ناقص أيضا. فإن صحح وهو صحيح عامدا فقد تعمد أو جاهلا فقد أخطأ. Nah. Dan kemudian di sini contoh, kalau kita melihat dalam surah Al-Kahfi, firman Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ini cerita Ashabul Kahfi. Ini cerita Ashabul Kahfi ni Allah Ta'ala sendiri cerita apa yang ahli kitab sebut. Mereka ni dalam bab nombor-nombor ni mereka sukalah. Mereka kata ahli kahfi ni 3 orang
dan yang keempatnya adalah anjing mereka. Allah Ta'ala beritahu, sayaquluna thalathatun rabi'un kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan ada juga di kalangan orang di kitab ni kata mereka ni 5 orang, yang keenamnya adalah anjing mereka. Tapi Allah Ta'ala sebut rajman bil ghaib, yang ini hanya secara ghaib, maknanya mereka kata agak-agaknya 5. Mereka tak tahu, mereka tak pernah tengok, tak ada bukti, tak ada apa sebab, tiba-tiba mereka agak, rasanya sedap-sedapnya 3, sedapnya 4 gitu. Mana ini adalah rajman bil ghaib. Allah Ta'ala sebut ini adalah satu benda yang salah. Kamu tak tahu benda ghaib, senyap, tak payah cerita. Kenapa kamu nak beritahu juga? Dan yang ketiga ni, pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Mereka kata 7 orang, dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. Jadi daripada ayat ini banyaklah maknanya tafsiran para ulama-nya menunjukkan bahawa yang ketiga ni Allah Ta'ala tak ada beritahu mereka ni salah. Menunjukkan itu betul lah. Sebab yang pertama dan kedua tu Allah Ta'ala kata rajman bil ghaib, yang ini adalah tipu semata-mata. Dan yang ketiga ni Allah Ta'ala senyapkan. Dan kalau kita lihat ayat ini juga, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, Allah Ta'ala tidak gabungkan antara manusia dengan anjing sekali. Tapi Allah Ta'ala sebut sab'ah tu manusia, yang ke-8 itu adalah anjing, yang jenis benda yang lain. Jadi dibezakan dari segi nombor ni juga. Qur rabbi a'lamu bi'iddati. Maksudnya Allah Ta'ala ajar, katakanlah bahawa Allah Ta'ala lebih mengetahui berapakah bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, hanya sedikit saja orang yang tahu. Jangan, tak perlulah kamu nak berjidal, nak bertengkar, nak bergaduh benda yang bergaduh yang merugikan. Zahiran mira'an zahira, tahu dah benda ni tak ada faedah. Wala tastafti fihim, jangan kamu tanya mereka apa-apa lagi masalah berkaitan dengan perkara tersebut. Selesai cerita kat situ. Jadi ayat ini pertamanya ala al-adab fi hadzal maqam. Adab kita bagaimana bila kita tidak tahu, senyap, tak payah cerita benda yang kita tak tahu. Kita main agak benda gaib, ini benda dah berlaku. Dan bilangan mereka pasti dah tahu, tetap tidak akan berubah. Sekejap 3, sekejap 5, sekejap tidak akan berlaku. Ini hanya satu bilangan yang tetap. Jadi bila kita tak tahu, senyap saja. Itu adalah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita benda yang gaib hanya Allah Taala sahaja yang tahu. Bila kita tak tahu, kata qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, atau kata Allah Taala yang lebih mengetahuinya. Itu adalah nisful ilm, seperti kata para ulama. Wa ta'limu ma yanbaghi fi mithli hadha. Kemudian kita beritahu apa faedah pada kisah tersebut, bukan bilangannya, siapakah orangnya. Innahu ta'ala akhbara anhum fi thalathati aqwal. Jadi Allah Ta'ala beritahu orang ahli kitab ni ada 3 pandangan mengenai bilangan tersebut. Dan 2 pendapat yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan ini adalah perkara yang rajman bil ghaib. Makna ini sahaja-sahaja masuk dalam perkara yang gaib, mereka tak tahu. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala senyapkan, menunjukkan ia adalah benar. Menunjukkan itulah pendapatnya. Dan sekiranya tak benar yang ketiga ni, la raddahu, mesti Allah Ta'ala kata pedaah juga, dusta juga. Tapi bila Allah Ta'ala senyapkan kaedahnya, maknanya benda betul. Takkan Allah Ta'ala biarkan benda yang salah. Jadi begitu ulama menafsirkan bilangannya adalah 7 orang, dan yang ke-8-nya adalah anjing mereka. فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس. Jadi ramainya orang tak tahu, yang tahu hanya sebahagian saja yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pengetahuan mengenai perkara tersebut. Oleh itu Allah Ta'ala pesan, beritahu janganlah kamu sibuk nak berjidal dengan mereka, nak bergaduh, bertengkar dengan mereka mengenai bilangan ini, tak ada faedah. Ai la tajhad nafsaka, tak payah kamu nak usaha-usaha fima la ta'ilata tahtah, satu benda yang tak ada gunanya selepas itu. Kalau 3 orang pun apa guna faedahnya, kalau 5 orang pun, kalau 7 orang pun tak ada faedah. Dan tak payahlah nak tanya mereka, kerana mereka sebenarnya tak tahu pun perkara tersebut, hanya sebagai rajmal ghaib, hanya benda mereka cerita bab benda yang ghaib yang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian setelah itu musannif rahimahullah ta'ala menceritakan kaedah macam mana kita nak cerita bab khilaf. Mana kalau kita tahu benda khilaf, kita gunakanlah seperti ayat yang telah Allah Ta'ala ajar kita ini, sebutkan perkara khilaf tersebut dan kemudian kita beritahu di manakah yang benarnya. Fahadha ahsan ma yakunu fi hikayatil khilaf. Ini seolah-olahnya Allah Ta'ala ajar kita macam mana nak cerita bab khilaf.
an tastaw'ib al-aqwal fi dhalika al-maqam. Pertamanya mesti kita beritahu semua aqwal dalam bab ini. Nabi kata bab ini ada khilaf. Apakah khilafnya? Beritahu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yunabbiha 'ala sahih, beritahu mana yang sahihnya. Tak boleh kita cerita khilaf ini 1, 2, 3 tapi yang mana sahih tak tahu, mana tidak lengkap. Wa yubtilul batil, dan beritahu benda yang batil. Kata kau pertama ni salah, tak betul. Wa tadhkuru fa'idatul khilaf, beritahu apa kalau khilaf ni apakah faedahnya. Kalau tak ada faedah tak payah cerita pun tak apa. Li'alla yatulun niza', kalau tak ada faedah tak payah kita nak meneruskan perbincangan dan khilaf apa yang la faidata tahtah, perkara yang tidak ada faedah di bawahnya. Dan kemudian kita lupa perkara yang lebih penting pada itu. Kisah tersebut bagaimana mereka menyelamatkan akidahnya itu lebih penting daripada nak cerita berapakah bilangan mereka. Jadi ada benda yang lebih penting, yang itu yang patut kamu sibukkan, bukan perkara yang tidak penting. Kemudian kaedah lagi yang lain mengenai khilaf. Ini khususnya dalam bab tafsir lah. Ini maksudkan haka khilafan fi mas'alatin wa lam yastaw'iba aqwalin nas. Mungkin ada orang cerita bab khilaf dalam tafsir ini begini, tapi dia tak cerita semua sekali. Lam yastaw'id maksud tidak meliputi semua sekali. Fahuwa naqisun, mana orang ni ada kekurangannya, naqis, tak cukup. Kenapa? Idh qad yakunu as-shawab fi alladhi tarakahu, mungkin apa yang dia tak beritahu yang tu yang betul. Jadi dia kena cerita juga apa yang dia tidak sebutkan tadi. Itu kes yang pertama. Au yahki al-khilaf wa yutliquhu, ataupun sejenis lagi orang yang beritahu khilaf semua sekali dia beritahu. Wa yutliqahu maksud dia tak beritahu pun yang mana yang sahih yang batil. Wala yunabbih 'ala as-sahih min al-aqwal, maka yang ni pun naqis, yang ni pun kurang. Anda beritahu khilaf tapi tak beritahu yang mana yang sahih. Fa in sahhaha ghaira sahih, kemudian satu lagi apabila dia sahihkan benda yang salah, ghairu sahih, amidan, sengaja, faqad ta'ammadal kadhib, orang ni pendusta. Dia saja cari benda yang bohong. Dia tahu benda ni salah tapi dia pertahankan juga yang salah tersebut. Maka ini orang yang sengaja cari kesalahan. Cara nak mendustakan kepada Allah Ta'ala ini tidak dibenarkan. Ataupun dia sahihkan benda yang tak betul dengan disebabkan kejahilan, maka yang ini telah melakukan kesalahan. Dia jahil, maka dia telah melakukan kesalahan. Di sini adalah kaedah macam mana kalau kita jumpa contohnya dalam tafsir Al-Quran, banyak aqwal cerita semua sekali dan beritahu mana yang sahih dan menolak apa yang batil, yang tidak benar. Itu adalah kaedah yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran dan juga dalam cerita bab fiqh. Contohnya kita menyebutkan perkara-perkara yang sahih dan kita menetapkan perkara yang tidak benar dengan dalil-dalilnya. Itu yang terbaik. Kerana ada juga di kalangan para ulama, mereka bawa perkara khilaf tapi mereka tak mampu untuk rad. Jadi menyebabkan pembaca tak tahu mana yang sahih, mana yang betul. Jadi menyebabkan kekeliruan selepas itu. Jadi menyebabkan masalah. Jadi eloknya bila kita bawa perkara khilaf, kita beritahulah yang mana yang lebih rajih, yang lebih benar. Kadzalika man nasaba al-khilaf fima la fa'idatan tahtahu aw hatta aqwalan 'addat lafza wa lam yu'akhidha bil qawl aw qawlayn fa'la faqad ضيع الزمان وتكتب ما ليس بصحيح وهو كذلك Allah muwaffiq lis-shawab. Okey. Ini sama juga sambungan tadi. Siapa yang bawa perkara khilaf yang tidak ada faedah, kemudian bawa pula banyak kaul ulama itu dan ini macam-macam perkara, tapi sebenarnya kaul-kaul ini hanya satu je sebenarnya. Maksudnya tidak ada khilaf pun. Oleh kerana dia tidak faham, diingatkan ini kaul yang banyak, sedangkan ialah satu kaul saja seperti mana yang kita lihat dalam ikhtilaf at-tanawwu'. Perkara itu sama, dia tidak ada khilaf sebenarnya. Jadi orang ini telah menghabiskan masa dia benda yang tidak ada faedah. Dia cerita bahawa aku ada rad ini, sebenarnya benda yang sama, tidak ada apa khilaf. Bima laisa bi sahih, menyebabkan dia habis waktunya kalabisi thawbai zur, seolah-olahnya orang yang tidak pandai lah, seolah-olah dia pandai tapi sebenarnya dia adalah seorang yang tidak bijak. Selesailah fasal ini. Wallahul muwaffaq lis-shawab. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya kepada kebenaran. Ini selesai kita mengenai tafsir Al-Quran dengan
aqwal as-sahabah. Nah, kita akan berpindah pula kepada fasal yang seterusnya, tafsir Al-Quran bi aqwali at-tabi'in, yang merupakan fasal yang terakhir. Idza lam tajid at-tafsira fil Quran. فصل في تفسير القرآن والتابعين. إذا لم تجد تفسير القرآن ولا في سنة ولا وجد وجدته عن الصحابة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. جاء فإنه آية في تفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح مجاهد قال رد المصحف ابن عباس ثلاثة عرضت من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لأحتج أن أسأل ابن عباس غير كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غلام عن عثمان المكي عن أبي مليكة قال رأيت مجالدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحد فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن تفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعن كرم مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأشجع وسعيد بن المسيب وأبي عالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاح وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فذكر أقوالهم في الآية ويطعن في عبارتهم يباين في الألفاظ يحاسبها من لا علم عنده اختلافا ويؤتيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن شيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على شيء بعينه والكل بمعنى واحد كثير في الأماكن. فليتفطن الذي في ذلك والله الحليم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. فكيف تكون حجة؟ تفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفه. وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في قوله حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده وعلى من بعدهم. فلا في ذلك إلى اللغة القرآن والسنة أو عموم اللغة العربية وأقوال الصحابة في ذلك. Okay. Jadi fasal yang terakhir ini menceritakan mengenai bila kita dah tak jumpa dah tafsir dalam Al-Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada juga dalam tafsir para sahabat, maka kat mana kita nak pergi? Aqwal at-tabi'in. Jadi sinilah yang disebutkan kaedahnya macam mana pula, siapakah di kalangan para tabi'in yang kita nak ambil pada aqwal mereka.
Jadi apa yang berlaku ialah ramai para ulama bila mereka tak jumpa dalam Quran, sunnah dan para sahabat, mereka akan pergi cari aqwal tabi'in seperti Mujahid ibni Jabr Jubair. Fa innahu ayatun fi tafsir, kerana ia adalah seorang ulama yang sangat hebat dalam tafsir. Seperti kata Muhammad bin Ishaq dalam riwayatnya, Mujahid mengatakan aradtul mushaf. Ini juga telah kita lihat sebelum ini, aku telah bentangkan mushaf ala Ibn Abbas, maknanya taraki dengan Ibn Abbas 3 kali, salah aradatin, 3 kali Quran pada mulanya min Fatihah ila Khatimah. Pada Quran pada mula sampai, dan setiap ayat aku tanya, uqifu inda kulli ayatin minhu. Setiap ayat Quran tu aku tanya apakah tafsirannya. Wa as'aluhu anha. Jadi menunjukkan dia telah talaki tafsir Al-Quran mulanya sampai habisnya sebanyak 3 kali. Maknanya habis khatam tafsir Al-Quran. Dan juga riwayat Tirmizi daripada Mujahid juga, ma fil Qur'ani ayatun illa waqad sami'tu fiha syai'an. Tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran melainkan aku tahu apakah tafsirannya. Maknanya semua ayat dia telah mengetahui. Dan juga dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi juga, kata Mujahid, lau kuntu qara'tu qira'at Ibn Mas'udin lam ahtaj an as'ala Ibn Abbas an kathirin min al-Quran mimma sa'altu. Ini cerita, dia kata kalaulah aku baca qira'at Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Qira'at Ibn Mas'ud ni kalau pada hari inilah dia syadz lah. Tapi bagi Ibn Mas'ud tu sendiri dia tidak syadz lah, bagi dia hujjah sebab dia dengar yang tu pada Nabi SAW. Dan qira'at Ibn Mas'ud yang syadz ni dia kebanyakannya lebih kepada tafsir. Lebih kepada tafsir, maksud menjelaskan ayat Quran tu apakah tafsirannya. Salah satu ayam mutatabi'at. Jadi mutatabi'at tu tambahan. Jadi tu jadi syadz lah bila tidak sama dengan mushaf Uthmani. Jadi di sini dia kata kalau aku baca qira'at Ibn Mas'ud, aku tak perlu tanya Ibnu Abbas banyak ayat Al-Quran, sebagaimana yang telah ditanya sebelum itu. Dan juga dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku melihat Mujahid bertanya kepada Ibn Abbas tafsir Al-Quran, dan dia ada alwah. Kalau pada zaman dahulu mereka tak ada kitab macam kita lah, buku nota boleh tulis dan sebagainya, mereka ada loh. Loh ni macam-macam benda lah, daripada batu boleh, daripada kayu boleh. Kalau di Morocco masih ada lagi lah kayu ni, mereka kayu tersebut mereka akan tulis, dah habis hafal mereka akan padang tulis yang lain pula, dan begitulah seterusnya, untuk menjimatkan. Kalau tulis semua sekali jadi banyak lah. Jadi mereka dah hafal, mereka padam, dan begitulah seterusnya. Jadi Ibn Abbas mengatakan uktub, tulis semua yang dia dengar pada Ibn Abbas, hatta sa'alahu an tafsir kullih, maka dia tanya semua tafsir Al-Quran. Jadi setelah kita memahami bahawa Mujahid ini telah tahu tafsir Quran, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau Mujahid sebut tafsir Quran, dah cukup dah, tak payah dah tafsir yang lain. Dan begitulah juga disebut oleh musannif di sini, Sa'id bin Jubair ini para tabi'in lah, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, Ata bin Rabbah, Hasan Basri, ini kibar tabi'in, Masruq, Sa'id bin Musayyab, kibar tabi'in, Abil Aliyah Ar-Rabi', Qatadah, Dhahhak. Jadi mereka ni para tabi'in, dan mereka ni hebat dalam ilmu tafsir dan telah mengkajinya, mempelajarinya daripada para sahabat, wa tabi'ihim wa min ba'dihim, dan juga mereka ulama-ulama yang seterusnya. Jadi itu adalah para tabi'in dan tafsir mereka, dan bagaimana kita lihat mereka ni telah mengambil tafsir tersebut. Cuma yang bezanya, mereka ni ambil tafsir tersebut, mereka tidak tulis dalam kitab tafsir lah. Macam kita hari ni kita dengar, kita buat kitab gitu. Tapi mereka ni dengar secara syafawi, dan apa yang mereka tulis ni kita tengok tadi kat alwah. Alwah ni memang tak boleh nak jaga. Alwah ni bila ditulis, dia akan tulis benda lain pula, jadi tidak akan kekal. Jadi oleh itu tak sampai kepada kita contohnya tafsir Ibn Abbas seluruh Al-Quran tersebut yang kita lihat sebelum ini. Dan juga Mujahid contohnya tafsir dia daripada mula sampai habis tidak ada pada. Yang kita ada ialah periwayatan sahaja. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya daripada Mujahid, contohnya itu yang sampai pada kita berdasarkan periwayatan, sebagaimana kita meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Jadi ia lebih kepada syafawi sahaja. Ini yang ada kepada kita pada hari ini.
Jadi apakah kaedah dalam tafsir Al-Quran menggunakan tafsir tabi'in? Maka ada orang yang menceritakan akwal mereka. Ada para mufassirin sebut, mana seorang tabi'in ni kata ini, seorang tabi'in sebut ibarahnya begini, tabayun fil alfaz. Dan ada pula kata mereka ni berbeza dalam bab alfaz. Man la ilma lahu indahu ikhtilafan fayahkiha aqwalan. Orang yang tak faham kaedah ilmu usul, mereka kata ini para tabi'in khilaf. Sedangkan dia tidak faham bahawa cara menafsirkan Al-Quran itu ada banyak. Antaranya ada orang yanussu ala syai'i bi'aini. Ada orang yang sebut memang itu secara ainnya, dan ada yang sebut secara contohnya, ada yang orang sebut kes yang lain. Jadi semuanya adalah sama, seperti yang telah kita lihat sebelum ini, banyak perkara tersebut. Wal kullu bima'nan wahidin fi kathirin minal amakin. Jadi sebenarnya semua itu adalah tafsir yang sama, tidak ada perbezaan. Itu yang banyaknya yang berlaku di kalangan mereka. Maka bagi seorang yang bijak, yang pandai, yang tahu ilmu usul tafsir, falyatafattan, hendaklah dia berhati-hati. Jangan dia kata para tabi'in khilaf dalam masalah ini, sedangkan dia tidak khilaf pun, dia benda yang sama. Jadi perlu mengambil perhatian. Wallahul hadi, hanya Allah Ta'ala sahaja yang memberikan petunjuk. Cuma di sini diriwayatkan satu kaul daripada Syu'bah bin Hajjaj wa ghairuhu di kalangan para ulama mengenai aqwal tabi'in, adakah dia hujjah ataupun tidak. Aqwal tabi'in fil furu' laysat bihujjah. Dari segi furu'nya bukan hujjah, maksud furu' fiqhiyah lah, hukum hakam, bukan hujjah. Jadi fa kaifa takunu hujjatan fi tafsir? Jadi macam mana boleh hujjah dalam bab tafsir? Yani annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Maka dia sebenarnya dimaksudkan ialah tidak menjadi hujjah bagi orang yang berkhilaf dengannya di kalangan para tabi'in sendiri. Kalau orang ni khilaf, bagi dia bukan hujjah lah kaul tabi'in yang lain, sebab dia tabi'in juga. Jadi sama-sama tidak hujjah kepada, tak boleh bila seorang tu ada pendapat maka dia tak boleh keluarkan pendapat. Itu dimaksudkan di kalangan mereka. Hadha sahih, ini betul kaedah tersebut. Cumanya idza ijtama'u ala syai', sekiranya mereka ijma' satu perkara, fala yartab fi kauni hujjah. Jadi ijma', bila ijma' mesti jadi hujjah lah. Kalau mereka khilaf, itu bukan hujjah. Tapi bila mereka setuju, sepakat, ia adalah merupakan hujjah. Fa in ikhtalafu fala yakunu qawlu ba'dihim hujjatan ala ba'din wala ala man ba'dahum. Sekiranya mereka khilaf, dia tidak akan jadi hujjah kepada sebahagian mereka yang lain. Contohnya kalau Sa'id bin Musayyab sebut satu tafsir, maka dia bukan hujjah pada tabi'in yang lain. Maksudnya orang lain dia ada pendapat mereka sendiri, atau tafsir mereka sendiri, atau ijtihad mereka sendiri, ataupun periwayatan mereka sendiri. Jadi tidak jadi hujjah. Dan apabila mereka khilaf di sini, apa yang kita buat? Yarji'u fi dhalika ila lughatil Quran. Kita lihat pada lughah bahasa Arab itu sendiri, lughah Al-Quran, cara Al-Quran, sunnah dan umum bahasa Arab dan aqwal para sahabat. Mungkin seorang tabi'in dia sebut pendapat dia dalam tafsir ini berdasarkan ilmu dia, ijtihad dia, tetapi para sahabat lain dah sebut dah mengenai tafsiran. Jadi kita tak gunalah dia punya tafsir, kita ambil tafsir para sahabat. Maka itu adalah kaedah dalam kita menafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi khulasahnya tafsir Al-Quran ada 4. Al-Quran, sunnah, wa aqwal sahabah, wa aqwal at-tabi'in ala khilafin fil akhir. Ini khulasah pada apa yang kita lihat tafsir Al-Quran. Inilah yang sebenarnya. Itu sama ada tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil sunnah, tafsir aqwal sahabah ataupun aqwal tabi'in. Cuma tabi'in ada khilaf di sana. Kalau mereka khilaf, di sinilah kita kembali kepada bahasa Al-Quran, bahasa Arab, rujuk kepada para sahabat dan sebagainya. Dan akhir sekali dia sebut mengenai apa yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran bir-ra'yi. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sendiri. Yang ini dia tidak setuju dengan perkara tersebut. Dia bawa beberapa hadis periwayatan yang menunjukkan tak bolehnya tafsir Al-Quran dengan hanya sekadar pendapat semata-mata. Seperti kaedah macam ahli kahfi tadi, rajman bil ghaib. Dia tak tahu pun, dia rasa macam ni. Yang ni adalah tidak dibenarkan.
Fa amma tafsirul Qur'ani bi mujarradir ra'yi fa haramun. Habis kaedah mula sekali tafsir Quran. Baca dulu. تفسير القرآن بالرأي وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جابر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الأعلى عن سعيد بن جابر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد بن هلال قال حدثنا السعيد أخو حمزة الفتحي قال حدثنا أبو عمران الدولي عن قال قال رسول الله صلى الله عليه Sallallahu alaihi wasallam. وسلم من قال في القرآن برأيه فأصابه فقد أخطأ. Asaba faqad akhta. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث بعض أهل الحديث سهيل أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روى Ruya المجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل min qibali anfusihim. أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف على علم له به وسلك غير ما أمروا به أمر به. أنهم أصابوا المعنى بنفس الأمر فكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من باب كمن حكم بين Kaman hakama كان حكم بين الناس أن جهلوا فهو في النار وإن وافق حكمه hukmahu صواب في نفس الأمر لقد يكون أخاف jurman. ممن أخطأ والله أعلم. Wallahu a'lam. Jadi mula-mula sekali kaedah yang diberikan ialah tafsir Quran bi mujarradir ra'yi haramun. Itu kaedahnya. Tafsir Quran dengan hanya sekadar pendapat sahaja, tak ada ilmu, tak ada datang pada Nabi, tak ada para sahabat, dia agak-agak sahaja, maka ia hukumnya haram, tak boleh, tidak dibenarkan. Nanti dia akan jelaskan lagi lah, ada yang bolehnya ada, nanti akhir sekali nanti. Jadi antaranya diriwayatkan daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Tirmizi, antaranya man qala fil Quran bi ghairi ilmin, siapa yang bercakap dalam Al-Quran tanpa ilmu, maka dia telah menempah tempat duduknya, seatnya daripada api neraka, dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Jadi ini adalah beratlah. Dan hadis ini kata Tirmizi hasanun sahih. Dan satu lagi juga riwayat Tirmizi juga, man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama saja lafaznya, yang menunjukkan siapa yang bercakap pada Al-Quran tanpa ilmu, maka dia telah menempah kedudukannya dalam neraka, wal'iyadzubillah. Dan juga hadis yang lain perkara yang sama juga diriwayatkan, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Jadi ini nak ceritanya makna memang tak boleh juga nak tafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Siapa yang bercakap pada Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan betul pula, kebetulan kena betul, faqad akhta, salah juga, mana tak boleh juga.
Sebab apa? Tanpa ilmu, dia tidak datang melalui jalan yang sebenarnya. Jadi mesti kena ada ilmu tersebut. Cuma hadis ini kata Imam Tirmizi darjatnya hadithun gharib, dan para ulama ada jarah ta'dilnya dalam bab hadis tersebut fi Suhail bin Abi Hazm. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang lain tadi menunjukkan ia adalah perkara yang sama, iaitu tidak dibenarkan berkata kepada Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan begitulah diriwayatkan daripada sebahagian ahli ilmu daripada para sahabat Nabi SAW, mereka sangat syadid, sangat melarang orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Maknanya sekadar dia rasa-rasa macam tu sahaja, main pakai rasa-rasa ni tak boleh, dia mesti kena ada ilmu juga. Dan sebagaimana apa yang diriwayatkan daripada Mujahid dan Qatadah, annahum fassarul Quran falaysa dhann bihim annahum qalu fil Quran aw fassaru bighairi ilmin aw min qibali anfusihim. Apa yang diriwayatkan daripada Mujahid dan Qatadah, mereka telah menafsirkan Al-Quran, maka zan kita kepada mereka bukanlah hanya menafsirkan Al-Quran begitu saja, tapi adalah berdasarkan ilmu. Yang seperti kita lihat sebelum ini, dia telah belajar dengan Ibnu Abbas daripada mulanya sampai akhirnya. Jadi mereka menafsir Al-Quran adalah berdasarkan ilmu, bukan begitu sahaja. Dan juga telah diriwayatkan daripada mereka ma yadullu ala ma qulna annahum lam yaqulu min qibali anfusihim. Qibal anfusihim maksudnya datang dari diri mereka begitu saja, tak datang dari siapa-siapa. Maksudnya menunjukkan ia adalah datang daripada apa yang mereka pelajari daripada para sahabat. Dan kemudian dia beritahu kenapa tidak boleh menafsir Al-Quran dengan ra'yi, pendapat sendiri. Faman qala fil Quran bi ra'yihi faqad takallafa, maka dia telah melakukan satu perkara, satu usaha yang mana mala ilma lahu bihi, yang dia tak ada ilmu, dia buat datang sendiri tafsiran tersebut. Wasalaka ghaira ma umira bih, dan dia telah bawa satu jalan yang tidak diperintahkan melalui jalan tersebut. Maka sekiranya dia telah menafsirkan satu yang benar, asabal makna, dari segi maksudnya betul, tetapi tanpa ilmu, maka di sini faqad akhta'a, lakana qad akhta'a, maka dia salah juga. Salah segi apa? Salah sebab dia tak belajar, sebab bukan berdasarkan ilmu, itu salah dia. Li'annahu qad lam ya'til amr min babihi, kerana dia datang bukan pada pintunya, itu dengan belajar mempelajarinya. Dia datang daripada dirinya sendiri, ataupun hawa nafsunya sendiri, atau pendapatnya sendiri. Sebagaimana contohnya, dia bagi contoh, man hakama bainan nas an jahlin fahuwa finnar. Siapa yang jadi hakim, jadi qadi, hukum manusia tanpa ilmu, aku rasa orang ni layak masuk penjara, macam tu, dia rasa-rasa begitu sahaja, tanpa ilmu, baru tahu orang ni mencuri ke buat jenayah ke apa, dia rasa-rasa tengok muka ni, rasa-rasa dia ni memang penjenayah, begitu sahaja, maka dia dalam neraka hakim tersebut. Wa in wafaqa hukmahu sawab, walaupun betul memang orang tu mencuri, tapi dia guna jalan yang salah sebab dia tak ada ilmu, tak ada bukti, jadi dia telah melakukan kesalahan. Lakin yakunu akhafu jurman min man akhta'a, cuma hukuman dia lebih kurang sikit lah, maknanya tidaklah begitu berat, sebab betul, walaupun maknanya firasat dia tinggi. Contohnya dia tahu orang ni, tanpa tahu bukti dia tahu orang ni bersalah, maknanya itu salah dari segi kaedahnya, memang salah dan dia layak masuk neraka, kata musannif di sini, cuma hukumannya kurang sikit sebab betul dalam hukuman tersebut. Wallahu a'lam. وهكذا سمى الله تعالى الخلفة كاذبين فقال فإذ لم يكن شهداء فأولئك عند الله كاذبون. فقال كاذب ولو كان قد كان الزنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا يحل له به، والله أعلم. ولهذا حرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا يعلم له به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن عمر عن أبي أحمد قال أبو بكر الصديق
أي أرض تقلني وأي Kaluni. تقلني إذا كنت Luni. في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن عواب بن Haushab. هشام عن إبراهيم التيمي عن أبا بكر الصديق سئل عن قوله ففاكهة وأبا فقال أي السماء بلغني وأي أرض أقلني إن كنت في كتاب الله ما لا أعلم إسناده منقطع. Okey. Kemudian di sini dia bawa lagi hujah menunjukkan bahawa tak bolehnya nak bercakap tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran melainkan dengan ilmu. Antaranya disebutkan di sini ialah Allah Subhanahu wa taala menamakan al-qadhafata, itu jamak kepada qadhif, orang yang melakukan qazaf adalah sebagai pendusta. Siapa yang melakukan qazaf, dia adalah pendusta. Berdasarkan ayat Al-Quran yang menyebut firman Allah Taala, fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Orang tu dia menuduh seorang lain dengan zina dan tak bawa saksi. Contohnya dia tengok betul-betul tapi dia tak ada saksi, tapi dia tuduh orang ni kamu telah berzina dengan dia tengok sendiri. Maka Allah Taala kata mereka ni orang kazib walaupun dia tengok sendiri. Selagi mana tak ada saksi, kamu tu pendusta. Sebab apa pendusta? Fal qadhibu kadhibun. Orang yang qazaf orang lain walaupun dia tengok sendiri, dia adalah kadhib. Walau kana qad qadhafa man zana fi nafsil an. Walaupun dia memang tuduh orang betul-betul melakukan zina, dia tetap jadi pendusta sebab Allah Taala kata dia adalah pendusta. Kerananya li'annahu akhbara bima la yahillu lahul ikhbaru bihi. Kerana dia beritahu benda yang Allah Ta'ala haramkan untuk dia beritahu. Kalau dia tengok seorang, jangan beritahu. Allah Ta'ala haramkan, jangan kamu beritahu kata kamu telah melihat dia ni berzina. Hukumnya haram. Jadi bila dia melakukan apa yang telah Allah Ta'ala haramkan, maka dia telah berdusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika 'indallah humul kadhibun. Jadi siapa yang melihat perkara yang maksiat ini, tak kiralah apa sahaja pun, tak ada saksi, tak payah cerita, senyap. Itu kaedahnya dalam Islam. Bukan Islam ni kerja kita tengok sikit, siarkan beritahu semua orang aku dah tengok itu, tengok ini. Itu bercanggah dengan kaedah Islam. Islam tak nak disiarkan benda maksiat, benda dosa, kecuali kamu ada saksi. Ada saksi jelas nak hukumkan, nak lakukan hukuman, itu tak ada masalah. Tapi kalau kamu seorang, senyap sahaja. Kamu boleh amar ma'ruf nahi munkar untuk orang tersebut, tak ada masalah. Tapi nak beritahu orang lain, itu diharamkan. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Orang ni telah melakukan perkara yang dia tidak ada ilmu baginya. Allah Ta'ala larang perkara tersebut. Mesti ada syuhada, dan syuhada ini mesti sepakat. Maksudnya sepakat tak ada syubhat dalam dakwaan mereka tersebut, dalam kesaksian mereka tersebut. Wallahu a'lam. Maka oleh itu ramai di kalangan para salaf tak berani nak tafsir Al-Quran. Ini salah, ini bukan nak cerita orang macam biasa, orang biasa macam kita. Abu Bakar tak berani nak tafsir Al-Quran. Itu baru dia tanya satu ayat yang seperti yang kita akan lihat di sini. Ketika ditanya mengenai satu ayat, kata Abu Bakar, ayyu ardin taqilluni, bumi mana aku nak duduk, langit mana akan melindungi aku sekiranya aku mengatakan pada kitab Allah Ta'ala apa yang aku tak tahu. Nak cerita pasal apa aku tak tahu, habis cerita. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain, sama juga ketika ditanya su'ila an qawlihi wa fakihatan wa abba. Bukan banyak pun nak tanya dua ayat ni, fakihatan wa abba, dalam surah Abasa wa tawalla. Habban wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Jadi tanya abba tu apa? Kalau tanya orang macam kita, mengikut ilmu saya, abba ni daripada abu. Abu ni ayah tu lah dimasukkan. Itu orang tak ada ilmu. Abu Bakar sendiri tak berani nak tafsir ayat ini. Walaupun dari segi ilmu dia tahu apa yang dimaksudkan secara umumnya. Secara umum ayat ini tersebut cerita pasal Allah Ta'ala kata wa ambatna. Ambat ni tumbuhan.
Jadi abba ni salah satu sejenis tumbuhan, tapi bila ditanya apakah jenis tumbuhan tersebut, apa namanya, dia kata aku tak tahu. Dia senyap, dia tak beritahu. Dia kata aku tak berani nak kata tumbuhan tu jenis ini, jenis ini. Walaupun secara umumnya dia mengetahuinya. Dia mengatakan, aku nak duduk langit, bawah langit mana, bumi mana, sekiranya aku mengatakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Cumanya sanad dia munqati' di sini. Ada masalah. Jadi menunjukkan bagaimana mereka ni bukan senang-senang dalam menafsirkan Al-Quran Karim. Sangat berhati-hati. Kalau kita lihat dalam syarah di sini, dia beri misal yang sama. Falau anna rajulan, sekiranya siapa-siapa sahaja bila ditanya mengenai ayat ini fakihatan wa abba, maka dia pun akan cubalah pergi, yakni ab awwali fasar bi ra'yihi wa jahli. Ini orang yang tafsir Al-Quran dengan kejahilan. Dan kemudian dia beri satu contoh lagi, sekiranya seorang itu dikatakan kepadanya, kemudian dia mengatakan jangan tanya perkara tersebut, man yanzilu al-Quran ala ghairi ma aradallah mithla qawli ba'dihim idza su'ila an syai'in. Sekiranya seorang itu dimasukkan kita-kita ni lah pada zaman ini, bila ditanya satu perkara kita pun jawab la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Dia kata yang ni pun salah dari segi istidlal, tak boleh buat gitu. Sebab ayat ni cerita bab lain, kamu tu bab lain. Orang tu tanya bab satu perkara, ayat ini cerita pada zaman Nabi SAW bila diturunkan wahyu dan sebagainya. Jadi dia kata yang ini juga salah dari segi menafsirkan Al-Quran. Dan kemudian dia bawa lagi satu cerita. Cerita ni cerita dah lama lah, dan banyak periwayatan mungkin tidak sahih riwayatnya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak dan sebagainya, para di kalangan para salaf, iaitu seorang wanita yang dia tidak bercakap melainkan dengan Al-Quran selama 40 tahun. Bila orang tanya je dia jawab Al-Quran, tanya je jawab Al-Quran. Bila tanya kamu nak pergi mana, dia kata minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Dia jawab Al-Quran. Misalnya siapa nama anak kamu? Ya Yahya khudhil kitab. Maksud anak dia nama Yahya. Bila dia tanya je dia jaga semua Al-Quran. Jadi mengikut syarah di sini, ini juga salah dalam menafsirkan Al-Quran. Dia kata Al-Quran tak masukkan perkara tersebut, tapi dia telah menggunakan Al-Quran. Dan periwayatan ini juga dari segi maknanya kisah wanita tersebut betul-betul ada ataupun tidak, wallahu a'lam, kerana banyak masalah dari segi sanadnya yang tidak berapa nak sahih kerana banyak persanggahan. Wallahu a'lam. Wa qala Abu Ubaid, qala Abu Ubaid haddatsana Yazid an Abi an Anas bin Umar bin Al-Khattab qala al-Mimbar wa fakihatan wa abba wa qala hadhihi fakihah qad arafna sama al-aba thumma raja'a ila nafsihi wa qala in hadha li Umar wa qala Abdul Hamid haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Muhammad bin Zaid an Thabit an Anas qala kunna 'inda Umar bin Al-Khattab wa fi zuhur wa min zuhur arba'a riqa wa qara'a wa fakihatan wa abba wa qala ma al-aba wa qala in hadha lahu al-takalluf wa 'alayka anda al-jahiliyyah. Dan juga tadi riwayat daripada Abu Bakar, yang ini daripada Umar. Ini khalifah yang kedua. Khalifah pertama pun tak tahu, khalifah kedua pun tak tahu tafsirannya, dan mereka tidak berkata-kata sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi pernah satu ketika Umar bin Khattab membaca di atas mimbar. Jadi kita sebut sekali lagi bahawa atas mimbar mereka baca Al-Quran, mereka menafsirkan Al-Quran. Jadi sampai ayat ini Umar berhenti, wa fakihatan wa abba. Dia kata faqala hadhihi al-fakihah qad arafnaha. Kita dah tahu fakihah tu buah-buahan. Fama huwa al-abbu? Apa pula al-ab sini? Apakah yang dimaksudkan dengannya? Thumma raja'a ila nafsihi. Dia pun mengatakan pada dirinya, faqal inna hadha lahu at-takalluf ya Umar. Ini adalah satu masalah yang kita berusaha dengan benda yang tak ada faedah. Tak payah cari, tak tahu maksud pun secara detailnya, tak ada masalah, kerana ayat tersebut telah kita faham maksudnya benda tumbuhan yang Allah Ta'ala tumbuhkan, tapi apakah perkara tersebut
tak perlu. Bila Allah Ta'ala ibhamkan, Allah Ta'ala tidak nyatakan secara detail, tak perlu kita nak bersusah payah. Ini takalluf namanya. Bersusah payah nak cari maksudnya. Pergi cari itu, pergi cari ini, dia kata tak payah buat. Jadi itu adalah Islam yang kita sebutkan sebagai syariah al-ummiyah. Agama yang sangat senang. Tak payah nak bersusah payah. Semua orang boleh mengamalkan dengan Islam tersebut. Dan juga dalam riwayat yang lain, kunna inda Umar bin Khattab, diriwayatkan daripada Anas mengatakan kami bersama dengan Umar bin Khattab, wa fi zahri qamisihi arba'a riqa. Ini dalam ilmu periwayatan sangat baiklah bila dia cerita keadaan tersebut. Bersama dengan Umar, pada qamis ni jubah lah, dipakai oleh Umar ada empat jahitan. Mana 4 koyak, 1, 2, 3, 4 yang dijahit oleh Umar sendirilah. Mana baju dia tersebut bukan baju yang baru, baju yang dah lama, dah koyak dan dijahit pula, dipakai lagi oleh Khalifah Islam yang kedua, yang menunjukkan betapa zuhudnya mereka. Bukanlah mereka dah kaya masa ketika itu, mereka buka banyak negara-negara Islam, tetapi bukan mereka hidup dalam kemewahan, dalam keseronokan. Walaupun menjadi khalifah, itulah pakaian mereka yang sangat zuhud dengan keadaan mereka. Kalau kita pada hari ini dah koyak, habis cerita, dah tak ada nak jaya-jaya nak tayang kat orang, tak ada dah. Tapi khalifah ni macam itulah keadaan mereka, para sahabat Nabi SAW. Jadi apabila Sayyidina Umar membaca ayat ini, wa fakihatan wa abba, faqala ma al-abbu, apakah al-ab di sini dimaksudkan? Maka dia mengatakan inna hadha lahu takalluf. Bila dia tanya apakah ab, dia kata ini benda yang menyusahkan kita, tak payah cerita. Mana kita dah faham maksud dia, itu sudah memadai, mencukupi, tak perlu nak tanya apakah jenis tumbuhan tersebut, eksperimen inilah tumbuhan yang dimasukkan Allah Ta'ala. Dia kata tak payah buat itu. Cukup hanya sekadar fahaman kita apa yang Allah Ta'ala maksudkan. Fama alaika alla tadrihi, cukuplah dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kamu, tidak perlulah untuk kamu mengetahui secara detail. Ini yang kita sebutkan juga dalam tafsiran Israiliyat. Mereka cari benda-benda detail-detail ini adalah takalluf, menyusahkan diri, dan perkara yang tidak dituntut dalam Islam kebanyakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa hadha kulluh mahmulun على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استنشاق مائية الأب، وإلا فقوله نبتت من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. Jadi di sini kesimpulan daripada dua kisah Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan kisah mereka tak tahu maksud al-ab tu bukanlah tak tahu langsung, tapi mahiyatul ab, apakah jenis tumbuhan ini yang sebenarnya dimaksudkan, yang itu yang mereka tidak mengetahuinya apakah jenis tumbuhan tersebut. Wa illa fa kaunuhu nabatan minal ardi zahirun, adapun ia adalah sejenis pada tumbuhan ini secara zahirnya orang boleh faham berdasarkan konteks ayat tersebut. La yajhal, yakni tidak akan dijahili oleh mereka, berdasarkan firman Allah Ta'ala fa'ambatna fiha habba. Allah Ta'ala mengatakan kami telah menumbuhkan di bumi ini adanya buah-buah biji-bijian yang ditumbuhkan, wa inaban anggurnya, wa qadban sayur-sayurannya, wa zaitunan buah zaitunnya, wa nakhlan buah tamarnya, wa hadaiqa ghulba dengan kebun-kebun yang penuh dengan kesuburan kehijauan, wa fakihatan dan buah-buah daripada pohon tersebut, wa abba. Jadi abba ni apakah jenis tumbuhan tersebut, wallahu a'lam, itu kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu taala anhu. Apa jenisnya? Dia adalah sejenis tumbuhan. Jadi kalau kita tafsirkan dia sejenis tumbuhan, sudah mencukupi bahawa Allah Ta'ala berikan banyak pada kita jenis-jenis tumbuhan, apa pun termasuklah dalam tumbuhan tersebut. Ini tak ada masalah. Kalau kita lihat tafsir ulama' pada hari ini, antaranya mereka mengatakan, mereka menafsirkan pada ayat selepas itu, wa fakihatan wa abba mata'an lakum
wa li an'amikum. Jadi fakihah tu lakum, abban ni li an'amikum. Jadi rumput-rumput yang dimakan oleh lembu, kambingnya, itu yang dimaksudkan dengan abba. Jadi tafsiran ulama berdasarkan ayat yang selepasnya. Jadi tak ada masalah. Yang penting ialah salah satu sejenis daripada tumbuh-tumbuhan. Wallahu a'lam zahir. Wa qala Ibnu Jarir, حدثنا يعقوب عن ابن إبراهيم وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اليم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس سئل عن آية أو سئل عنها بعضهم فقال فيها فأبى أن يقول فيها ذلك سليم. Ini juga riwayat Tabari yang menceritakan bahawa Ibn Abbas yang Nabi SAW doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, bagaimana ketika ditanya tentang ayat yang dia tidak mahu memberikan tafsirannya. Jadi riwayatkan bahawa Ibn Abbas pernah ditanya an ayatin, satu ayat, lau su'ila anha ba'dukum laqala fiha. Ini dalam kurungan lah, maksudnya kalau ditanya pada kamu, kamu dah jawab dah terus, tak ada masalah, ayat yang mudah sangat tafsirnya. Tapi Ibn Abbas fa'aba an yaqula fiha, Ibn Abbas enggan untuk berikan tafsirannya. Mungkin dalam keadaan dia terlupa, dia tidak ingat, dia tidak, maknanya dia tidak terus memberikan satu tafsiran, melainkan dalam keadaan sangat berhati-hati. Isnaduhu sahih, yang menunjukkan bahawa Ibn Abbas yang merupakan bahrul ummah ini pun, bila datang padanya satu ayat yang mungkin dia tidak menghadiri tafsirannya, maka dia tidak berikan tafsiran tersebut. Jadi bagaimana hubungan mereka dengan tafsir Al-Quran, sangat berhati-hati. Dan juga contoh yang lain, waqala Abu Ubaid, وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الملك قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني عباس وما يومان يكبرهما الله في كتابه والله أعلم بهما فكر أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. Nah, ini contoh yang lain daripada Ibn Abbas yang kita telah lihat betapa dia seorang yang begitu mahir dalam bab tafsir. Namun apabila tiba kepadanya beberapa ayat Al-Quran, dia mengatakan hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Contohnya di sini ialah ketika seorang lelaki bertanya kepada Ibn Abbas ayat yaumun kana miqdaruhu 1000 sanah, iaitu hari yang kadarnya 1000 tahun. 1000 tahun kadar satu hari tersebut, surah Sajdah. Dan ayat yang lain yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kalau tadi 1000 tahun, yang ni 50,000 tahun. Jadi jauh bezanya. Maka orang lelaki ini bertanya, innama sa'altuka lituhaddithani, aku tanya ni supaya kamu berikan hadis pada kamu, nyatakan pada aku. Maka Ibn Abbas mengatakan huma yauman, ini 2 hari yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitabnya, dan Allah Ta'ala yang mengetahui apakah hari tersebut. Kedua-dua hari ini apakah hakikat sebenarnya, macam mana dan bagaimana, Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan Ibn Abbas kariha, tak suka untuk menafsirkan ayat ini, menyebut kata dan pendapatnya apa yang ma la ya'lam, apa yang dia tidak mengetahuinya. Di sini Ibn Abbas bila dia tanya ayat al-fasanah, dia kata ayat lain mengatakan 50,000 sanah. Dia tidak memberikan apa-apa tambahan tafsiran kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, kalau pada hari ini kita lihat ulama begitu banyaklah tafsiran mereka mengenai ayat itu. Tapi kalau kita lihat Ibn Abbas sendiri,
sangat menjaga hubungannya untuk menafsirkan Al-Quran apa yang tidak diketahui olehnya. Tapi berdasarkan tafsiran mungkin daripada para sahabat yang lain ataupun daripada ayat-ayat yang lain juga telah disebutkan, contohnya di syarah ataupun syarah di sini disebutkan وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Jadi 50,000 sanah yaumul qiyamah, ini dimaksudkan dalam ayat tersebut. Wa amma allati fi surati as-sajdah yaumun kana miqdaru 1000 sanah fa hadha wallahu a'lam fid dunya. Jadi yang pertama tu Nabi SAW telah sebutkan, yang maksudkan pada hari kiamat nanti yang 50,000 tahun kadarnya. Sehari itu sama dengan di akhirat nanti. Adapun yang kedua ni disebutkan oleh syarih di sini wallahu a'lam, maksudnya alfasanatin mimma ta'uddun, antum kamu tu kira semasa kamu berada di dunia ini. Itu tafsiran para ulama dalam ayat tersebut. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Ya'qub ya Allah sallallahu barakum. Dan juga Ibnu Tabari meriwayatkan daripada Talq bin Habib ila Jundub bin Abdullah, ditanya mengenai satu pada ayat Quran. Bila ditanya ayat Quran, dia kata, kalau sekiranya kamu orang Islam, tak payah tanya aku ayat ini. Maknanya sama ada kamu keluar ataupun tak payah duduk bersama dengan aku. Jadi begitu sekali mereka ni tidak mahu bila orang tanya satu ayat yang contohnya tidak ada faedah mengenainya, tafsirannya dan sebagainya, mereka akan menunjukkan kewarakan mereka, waraknya mereka, seperti yang disebutkan oleh syarah di sini. Hadza mahmulun 'ala al-wara' wa 'adam mudhi fi at-takallum fi ma'na kalamillah. Iaitu wara', itu jangan terlalu suka nak tafsir Al-Quran ikut suka hati. Mana daklah jaga hudud-hudud sempadan-sempadannya, tidak melebihi apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, bukanlah dimaksudkan bila seorang tu datang tanya makna Al-Quran, maka kamu kata la tajlis indana. Bila orang tanya tafsir Quran, kamu jangan duduk sini, kamu duduk tempat lain, atau kamu bangun pergi tempat lain. Bukan itu yang dimaksudkan. Walakin bina'an ala syiddati taharrihim, mereka ni sangat jaga tafsir Al-Quran dan mereka sangat harash. Harash ni tak begitu berani, tajarru', makna tak berani nak menafsirkan ayat-ayat Quran yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi itu adalah merupakan para salaf, bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Karim. Dan yang terakhir sekali ni agak panjang sikit. Kita ada berapa orang lagi yang belum baca? Ada dalam 6 orang, 7 orang. Jadi bahagilah 6 orang, 7 orang, satu perenggan seorang. وقال شعبة عن عبد بن قال إلى رجل سأل آية القرآن فقال لا تسألني عن القرآن إذا يزعم أنه لا يخفى عليه شيء يقول. Okey, cukup dulu Jadi ini dibawa pula pendapat-pendapat. Kalau tadi kita lihat dengan para sahabatnya, Abu Bakar, Umarnya, Ibnu Abbasnya, bagaimana mereka dan para sahabat yang lain dalam menafsirkan Al-Quran, dan kita lihat bagaimana kita pada hari ini. Jadi contohnya para tabi'in pula. Contohnya Sa'id bin Musayyab, apabila ditanya mengenai tafsir ayat Al-Quran, maka dia mengatakan inna la naqulu fil Qur'ani syai'an. Maksudnya kami tidak akan sebutkan pendapat kami pada Al-Quran. Al-Quran tak boleh keluarkan pendapat.
Dia apa yang ilmu saja, apa yang disebutkan mesti berdasarkan apa yang betul. Yang pendapat kami tak sebut. Itu adalah kaedah mereka dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian Sa'id bin Musayyab ni dia adalah di kalangan para fuqaha. Maknanya seolah-olah mengatakan saya ni bukan bidang tafsir. Tanya orang lain yang dalam bidang tafsir, dalam bidang fiqh. Dan juga dia mengatakan Sa'id bin Musayyab ataupun Musayyib, innahu kana la yatakallama illa fil ma'lumi minal Quran. Dia tidak akan bercakap memberikan pendapat kecuali apa yang dimaklumi saja, yang jelas maksudnya. Mana yang mutasyabihat contohnya dia tak cerita. Mana benda ni ada khilaf, ada sebagainya, tak payah cerita benda yang jelas yang Allah Ta'ala sebut dan tak ada khilaf, itu tak ada masalah. Dan juga diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab, sa'ala rajulun, seorang lelaki tanya Sa'id bin Musayyab an ayatin min al-Quran, tanya satu ayat pada Al-Quran. Faqala la tas'alani 'anil Quran, tak payah kamu tanya mengenai Quran. Wasal, tanyalah orang yang mengetahui, yang maknanya mengetahui tafsir Al-Quran. Yang dimaksudkan di sini ialah Ikrimah, yang ada pada zamannya. Ikrimah ini maula Ibnu Abbas, dia lebih mengetahui mengenai tafsir Al-Quran, maka dia lebih layak untuk memberikan pandangan, pendapat ataupun tafsiran tersebut. Jadi di sini dia berikan bidang tafsir ini kepada ahlinya. Itu juga di antara contoh para ulama dalam mereka yang menafsirkan Al-Quran. Dan motivasi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini, semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Jadi mungkin setakat itu dulu kita majlis kita pada malam ini, dan insya-Allah kita mendoakan kepada musannif dengan kerahmatan Allah Ta'ala berikan banyak ilmu yang telah kita dapati daripada kitab yang telah dikarangkannya, kaedah-kaedah bagaimana bagi seorang itu menafsirkan Al-Quran, dan perlunya ia berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran kerana ialah satu riwayah anillah. Jadi itu antara perkara yang perlu kita ingatkan. Itu juga disebutkan oleh Imam Syafi'i, mengatakan kalau kita nak sebut satu hukum, letakkan syurga dan neraka depan mata kita. Bayangkanlah bahawa bila kita salah, nerakalah tempat kita. Jadi ia sangat membahaya dan memerlukan kepada kewarak, mana waraknya seorang itu dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi semoga dengan itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberkati apa yang telah kita baca dan berikan manfaat atas apa yang ilmu yang telah kita perolehi, dan juga menjadikan ia perkara yang hujjah yang baik untuk kita pada hari kiamat nanti, diberikan balasan ganjaran yang sebaik-baiknya insya-Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan diampunkan dosa musannif dan dosa kita dan dosa sekalian para muslimin dan muslimat. Dan kita tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih al-kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.